Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bincangkan bank soalan bab 6 tingkatan 4. Tajuk asid, baz dan garam. Okey, jadi untuk tajuk ini dia sebenarnya panjang, ada asid, ada baz, ada garam. Okey, jadi soalan 1. Rajah 5.1 menunjukkan peta alir bagi tindak balas garam P. Okey, jadi kita nampak sini garam P. Okey, bila dia melakukan tindak balas 1, dia menjadi pepejal Q, gas R dan gas S. Okey, lepas tu garam P ini melakukan tindak balas 2 bersama dengan kalium iodida menghasilkan mendakan kuning T dan larutan tidak berwarna U. Okey, jadi untuk tindak balas 1 ni maksudnya dia adalah penguraian, okey, melalui tindak balas garam dengan haba. Jadi bila dia ditindak balaskan dengan haba, dia akan terurai kepada pepejal oksida dan gas. Okey. Jadi untuk ini dia punya kata kunci. Okey, daripada banyak-banyak carta alir ini, kata kuncinya di sini. Perang apabila panas, kuning apabila sejuk. Jadi kalau kamu tidak tahu di sini, okey, garam P dengan garam yang ini ni, yang di bawah ni kamu tidak akan tahu. Okey, kamu tidak akan dapat. Bila ini kamu tidak dapat, lain-lain soalan pun kamu tidak dapat. Jadi cikgu ada buat inovasi kan. Sebelum-sebelum ni saya tunjukkan dengan kamu inovasi rumah PKP. Okey, jadi kita ada rumah 3 tingkat. Okey, dengan huruf PKP. Jadi P kita ni ada dua pilihan, sama ada perang ataupun putih. Jadi kita pilih E dahulu, lepas tu U. Okey, E untuk perang. Okey, jadi P yang kedua adalah untuk putih. Okey, tidak lain tidak bukan kuning. Okey, lepas kita ada pilihan panas sejuk, panas sejuk. Jadi P dahulu baru S, maksudnya P di atas, S di bawah. Okey, sama juga di sebelah kiri. Okey, panas di atas, sejuk di bawah. Okay, sekarang nilas pilihan kita adalah PBO ataupun ZNO. Jadi PBO, ZNO kita pilih P dahulu, letakkan di sebelah kanan, lepas tu barulah Z di sebelah kiri. Okay, daripada dapatan kita ni, apa yang kita dapat adalah kita dapat nyatakan warna PBO dan ZNO ketika panas dan sejuk. Jadi untuk PBO, dia berwarna perang semasa panas. Okey, dan kuning semasa sejuk. Okey, PBO berwarna perang semasa panas dan kuning semasa sejuk. Okay, manakala ZNO pula, apa yang kita dapati, dia berwarna kuning semasa panas dan berwarna putih semasa sejuk. Okey. Paling senang lagi kalau kamu sudah biasa, ikut siap pekupu. Okey, pekupu. Okey, perang, kuning, putih. Jadi peku merujuk kepada perang kuning milik si PBO. Okey, kupu pula milik si ZNO, kuning, putih. Itu paling simple lah. Kalau kamu susah menghafal, ingat pekupu. Okey, peku milik PBO, peku milik PBO, kupu milik ZNO. Okey, pe tu perang, kuning, putih. Okey, kita balik kepada soalan. Okey, jadi garam P terurai kepada pepejal Q. Hintnya di sini perang semasa panas, kuning semasa sejuk. Jadi kita ingat peku. Okey, peku adalah milik si PBO. Maksudnya, okey, maksudnya Q itu adalah PBO. Okey. Lepas itu, pemanasan garam ada dua yang famous, garam nitrat dengan garam karbonat. Okey. Untuk garam karbonat, dia menghasilkan satu gas sahaja, iaitu karbon dioksida. Ingatlah karbonat, karbon dioksida. Untuk nitrat, dia menghasilkan dua jenis. Nitrat merujuk kepada nitrogen dan oksigen. Okay, jadi untuk garam nitrat, ada dua gas yang akan terhasil, iaitu nitrogen dioksida dan oksigen. Okey. Karbon dioksida ini tidak berwarna, sama juga dengan oksigen, tidak berwarna. Okey, gas yang colorless. Untuk nitrogen dioksida, dia adalah gas yang berwarna perang. Okey, jadi apa yang kita boleh dapat maklumat? Okey, kita boleh dapat maklumat hasilnya ini adalah PBO, NO2 dan oksigen.
Jadi bila kita gabungkan PbONO, dia sebenarnya adalah plumbum nitrat. Okey, plumbum 2 nitrat. Okey. Jadi kita dapat sudah si R tu adalah nitrogen dioksida, S adalah oksigen. Apa lagi yang kita boleh dapat? Okey. Seterusnya kita pergi tindak balas 2. Kita sudah tahu siapa itu garam P, kita tindak balaskanlah dia dengan Ki, kalium iodida. Jadi plumbum, plumbum yang positif akan cari I yang negatif membentuk PbI itu. Manakala si K yang positif akan cari dengan si nitrat. Jadi hasilnya adalah plumbum iodida, plumbum 2 iodida dan kalium nitrat. Okey, jadi kita dapat sudah semuanya. Okey, antara PbI2 dengan kalium nitrat. Siapa mendakan kuning? Mendakan kuning adalah PbI2. Larutan tidak berwarna U adalah kalium nitrat. Jadi kita sudah dapat semua. Okey, kita senaraikanlah satu-satu. Okey, kita tulis di tepinya P adalah plumbum 2 nitrat, Q adalah plumbum 2 oksida, R adalah gas nitrogen dioksida, S adalah gas oksigen, siapa lagi? T adalah plumbum 2 iodida, U adalah kalium nitrat. Okey, sudah dapat semua maklumatnya, kita pergi kepada soalan. Okey, A1, kenal pasti bahan P, Q, R, S dan T. Jadi tadi kita ada P, Q, R, S, T. Okey, kita ada U, tapi U kita tidak mahu. Dia tidak mahu dalam soalan ni, kita mahu sampai T saja. Jadi inilah yang kita tulis. Okey, jadi kenal pasti ini boleh tulis formula kimia sahaja, boleh juga tulis nama penuhnya. Okay, jadi kalau nama penuhnya, si P adalah plumbum 2 nitrat, Q adalah plumbum 2 oksida, R adalah nitrogen dioksida, S oksigen, T plumbum 2 iodida. Okey, 2, tulis persamaan kimia bagi tindak balas yang berlaku dalam tindak balas 2. Okay, jadi tadi dalam tindak balas 2 adalah tindak balas antara plumbum 2 nitrat dengan kalium iodida. Okey, yang akan menghasilkan plumbum 2 iodida dan kalium nitrat. Jadi ini baru 1 markah. Kita perlu seimbangkan. Kenapa perlu seimbangkan? Sekarang ni nitrat di sebelah bahan ada 2. Tapi nitrat di sebelah hasil ada 1. Jadi kita perlu letak 2 di depan kalium nitrat. Okay, selepas itu, iodida di sebelah bahan ada 1, tetapi iodida di sebelah hasil ada 2. Jadi kita kena letak 2 lagi di hadapan Ki. Jadi persamaan kimia seimbang kita adalah seperti ini. Okey, plumbum 2 nitrat bertindak balas dengan 2 Ki menghasilkan plumbum 2 iodida dan 2 KNO3. Okey, kalium nitrat. Okey, jadi ini kita punya persamaan kimia seimbang, dapatlah 2 markah. Okey, soalan seterusnya. Okey, di sini dia bagi sekiranya 0.1 mol larutan kalium iodida digunakan, kira jisim mendakan kuning T yang terbentuk. Jadi sekarang ini kita ada maklumat iodida, kita kalium iodida, kita disuruh cari jisim plumbum 2 iodida. Jadi dia bagi maklumat lain, dia minta maklumat lain, kita gunakan EMRA. Okey, tapi equation sudah ada, mol sudah ada, tinggal cari ratio dan answer. Sebab tu markahnya 2. Okey, 1 markah untuk nisbah, 1 markah untuk jawapan akhir beserta unit. Okay, jadi apa kita buat? Kita tengoklah dia punya nisbah. Okey, antara si Ki dengan si plumbum 2 iodida. Okey, nisbahnya adalah 2 nisbah 1. Jadi kalau Ki 0.01 bahagi 2 lah untuk dapatkan plumbum 2 iodida iaitu 0.05 mol. Okey, dapat mol kita gunakanlah rumus. Okey, untuk mengira jisim rumusnya adalah mol darab jisim molar. Mol 0.05, jisim molar sudah diberi. Okey, jadi tinggal masukkan dalam rumus, tekan kalkulator, dapatlah 23.05 gram. Jadi mesti ada unit
Okey, di jawapan akhir. Okey, jadi kita akan sambung perbincangan bab 6 ini di video seterusnya.